Hai, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Muhammad Sohaila. Hari ini kumpulan 9 akan membentangkan hasil syarikat yang telah ditubuhkan oleh kami. Terdapat 12 orang ahli kumpulan yang terdapat dalam kumpulan ini yang akan membentang selepas ini. Saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif akan membentangkan tentang pengenalan syarikat, latar belakang syarikat, visi dan misi dan objektif. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan syarikat, di mana nama syarikat yang kami tubuhkan adalah Dayang Manik Sendirian Berhad. Ini adalah sebuah syarikat kecil yang penuh dengan cita rasa seni dan warisan. Dayang Manik Sendirian Berhad ini mengkhususkan dalam pembuatan dan penjualan aksesori berdasarkan manik seperti gelang, rantai, cincin, dan hiasan pakaian. Penubuhan ini disebabkan atas minat mendalam terhadap craft tangan dan kami menggabungkan elemen rekaan tradisional dan moden dalam satu produk buatan tangan kami. Kedai kami beroperasi berada di Viva City Mall di Kuching yang diasaskan oleh diri saya sendiri dan bersama rakan-rakan yang lain. Setiap produk yang kami reka adalah secara eksklusif dan menjadikan ia sesuai untuk berbagai acara seperti kenduri hinggalah majlis rasmi, bahkan sebagai hadiah. Sekarang kita masuk pada latar belakang syarikat. Syarikat ini diasaskan oleh sekumpulan pelajar seni dari Unimas yang berkongsi minat mendalam terhadap seni craft tangan, khususnya aksesori seperti gelang, rantai, anting-anting, dan perhiasan pakaian seperti yang saya katakan di pengenalan sebelum tadi. Untuk nama syarikat pula, kenapa kami menamakan Dayang Manik adalah ia adalah gabungan antara keanggunan tradisional Dayang dan unsur utama daripada produk kami yaitu manik yang menunjukkan simbol kecantikan, kehalusan, ketelitian dalam setiap rekaan. Syarikat kami juga mengutamakan produk buatan tangan yang unik, berkualiti dan bernilai seni yang tinggi untuk mendapatkan sambutan daripada pelanggan tempatan dan pelancong luar negara. Dalam bentuk penjualan pula, selain penjualan di kedai secara fizikal dan tempahan khas, kami juga beroperasi secara dalam talian melalui laman sesama rasmi Dayang Manik yang menamakan katalog produk, tempahan peribadi, dan khidmat pelanggan eksklusif. Kami juga memperkenalkan sistem keahlian pelanggan dengan tawaran promosi dan diskaun khas dari semasa ke semasa. Dengan gabungan estetika, ketelitian, dan inovasi, Dayang Manik berhasrat untuk menjadikan jenama tempatan yang disegani dalam dunia craft tangan moden dan tradisi. Jadi kita boleh kepada slide seterusnya di mana logo company. Ini adalah hasil logo yang telah kami hasilkan setelah perbincangan beberapa hari dan ini adalah hasilnya. Dan saya akan menerangkan satu persatu maksud yang terdapat dalam logo tersebut. Berdasarkan logo yang telah ditubuhkan oleh kami, yang pertama adalah siluet wanita dan kalung manik, yaitu melambangkan fokus pada pelanggan sasaran, yaitu golongan wanita dan produk utama. Yang kedua adalah cahaya di tengah kalung yang menunjukkan simbol tarikan unik dan unik eksklusif produk. Yang ketiga, tulisan Dayang yang berwarna merah yang menunjukkan gaya feminin, bersemangat dan elegan. Yang keempat adalah teks manik yang berwarna hitam yang menekankan produk utama yaitu manik. Dan yang kelima adalah lingkaran berkembar yang menunjukkan simbol perlindungan dan eksklusiviti. Yang keenam pula adalah corak ukiran etnik yang melambangkan warisan budaya dan seni tempatan. Sekarang kita balik lagi kepada slide yang seterusnya, yaitu pernyataan visi dan misi. Saya akan menerangkan tentang visi dahulu, di mana visi untuk syarikat Dayang Manik Sendirian Berhad adalah ingin menjadikan jenama craft tangan terunggul yang memperkasakan warisan budaya Borneo secara tempatan dan globalisasi. Sekarang kita balik kepada misi. Tujuan misi diwujudkan dalam penubuhan organisasi bagi melaksanakan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat ataupun objektif yang telah ditetapkan, di mana terdapat 5 objektif yang telah kami tetapkan, di mana yang pertama menghasilkan rekaan manik yang berkualiti tinggi dengan sentuhan warisan dan keunikan etnik Sarawak. Yang kedua, membuka peluang ekonomi kepada komuniti tempatan. Yang ketiga, mendidik masyarakat tentang nilai budaya dan seni halus Borneo melalui produk dan penceritaan visual. Yang keempat adalah mewujudkan identiti jenama yang mampan, mesra alam, dan relevan dalam pasaran global. Dan yang terakhir adalah memperkenalkan unit produk tradisional kepada komuniti dan global. Dan ini adalah slide terakhir untuk pembentangan saya, yaitu objektif. Terdapat 5 objektif yang telah kami tetapkan dalam syarikat Dayang Manik Sendirian Berhad. Yang pertama adalah menghasilkan produk berkualiti tinggi dan bernilai estetik. Secara tidak langsung, ia akan memberikan kepuasan kepada pelanggan dan membuka potensi ke arah fashion. Yang ketiga adalah menjadikan perniagaan yang berjaya di peringkat tempatan dan antarabangsa. Yang keempat adalah menjadikan produk kami sebagai seni craft tangan manik tradisional yang diiktiraf. Dan terakhir adalah memastikan pengurusan syarikat yang rasional dan strategi. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan kita akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Di sini kita ada catat organisasi untuk Dayang Manik. Yang pertama kita ada Brandon Yee, Ketua Pegawai Eksekutif, diiringi dengan Priscilla Precious Pagak, Pengurus Kewangan, Virginia Esther Yong, Pengurus Pemasaran, Amy Yudi ada Janin, Penolong Pengurusan Pemasaran. Seterusnya kita ada May Yunariska Jahilin, Pengurus Operasi, dan Nur Hayatu Syifa binti Diki Alam Shah,
penolong pengurus operasi. Seterusnya, Erika Kristi Jafri, pengurus sumber manusia, diiringi dengan penolong pengurus sumber manusia, iaitu Mary Irina Anariki. Seterusnya kita ada saya sendiri, Abang Adi Fakri bin Abang Abu Bakar, Reka Produk, diiringi dengan pengurus produksi Mary Syashahana Keripin. Seterusnya kita ada Jasmine anak James Paling, pembantu AM, dan yang terakhir jurujual iaitu Gary anak Opil. Okey, dan di sini kita ada senarai kaki tangan pentadbiran pengguna Brandon ni dalam perkhidmat selama 4 tahun, Priska selama 3 tahun, Virginia 3 tahun, Amy 2 tahun, May 3 tahun, Shifa 2 tahun, Erika 3 tahun, Mary 2 tahun, saya sendiri dah 4 tahun, Mary Shasha 2 tahun, Jasmine hanya setahun, Gary pun hanya setahun. Di sini saya akan membentangkan tentang senarai tugas dan tanggung jawab. Dari segi jawatan, yang pertama ialah Ketua Pegawai Eksekutif. Ketua Pegawai Eksekutif berperanan menyelaraskan dan menentukan hala tuju syarikat Dayang Manik. Seterusnya ialah Pengurus Kewangan. Pengurus Kewangan merancang dan mengurus keuangan syarikat. Seterusnya ialah Pengurus Pemasaran. Pengurus Pemasaran berperanan merancang strategi pemasaran. Selain itu, penolong pengurus pemasaran juga membantu merancang dan melaksana kampanye pemasaran. Manakala pengurus operasi merancang dan mengurus operasi harian syarikat. Seterusnya ialah penolong pengurus operasi. Penolong pengurus operasi membantu mengurus dan menyelaras operasi harian. Selain itu, pengurus sumber manusia. Pengurus sumber manusia mengurus pengambilan dan pemilihan kerja. Manakala penolong pengurus sumber manusia membantu dalam proses pengambilan dan temu duga. Seterusnya ialah Pereka Produk. Mereka produk adalah bertujuan untuk mereka bentuk aksesori manik yang kreatif dan menarik. Seterusnya adalah pengurus produksi. Pengurus produksi merancang dan mengawal proses pengeluaran produk. Selain itu adalah pembantu AM. Pembantu AM membantu pembungkusan dan penghantaran produk. Manakala jurujual menjual produk kepada pelanggan. Selain itu, saya juga akan membentangkan tentang jadual imbuhan. Sebagai contoh, dari segi jawatan, Ketua Pegawai Eksekutif ia menerima gaji bulanan sebanyak 4.500 dan dikenakan KWSP sebanyak 10%, yaitu sebanyak RM450 dan juga per keso sebanyak 2% bersamaan dengan RM90 dan jumlah keseluruhan ialah 540. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan mulakan dengan senarai peralatan dan kelengkapan pejabat. Antara peralatan utama ialah komputer, pencetak, telefon, meja dan kursi pejabat. Sebanyak 2 unit komputer diperlukan dengan kos keseluruhan RM5,000, pencetak dan telefon masing-masing berharga RM800 dan RM350. Kita juga ada papan tulis, hawa dingin serta kabinet simpanan. Jumlah keseluruhan untuk harian ini ialah RM400,000. Seterusnya adalah peralatan operasi yang akan digunakan dalam proses kerja harian. Contohnya ialah meja kerja manik, rak paparan produk dan bekas susun manik. Selain itu, terdapat juga alat pemotong kecil, jarum dan benang serta penimbang digital. Keseluruhan kos ini peralatan operasi ialah RM1,465. Slide ketiga menunjukkan senarai bekalan pejabat. Antaranya ialah pen, pensel, marker, fail dan kertas A4 yang digunakan untuk tugas-tugas dokumentasi. Juga termasuk stapler, cellophane, label stiker dan kotak plastik. Jumlah perbelanjaan untuk bekalan pejabat ini adalah sebanyak RM268. Terdapat beberapa perkara dalam belanjawan pentadbiran, iaitu perabot dan kelengkapan, penyesuaian premis, gaji KWSP dan perkeso, sewaan premis utility, bekalan pejabat, pendaftaran perniagaan, deposit sewa, yuran profesional. Dan jumlah bagi asas tetap untuk setiap perkara ini adalah RM30,400 dan perbelanjaan bulanan untuk perkara ini juga adalah RM8,080. Akhir sekali, perbelanjaan bagi perkara lain-lain adalah RM10,500. Produk Manik ialah keluaran utama syarikat Dayang Manik yang fokus kepada penghasilan kraft tangan tradisional berasaskan manik. Produk ini diinspirasikan oleh seni warisan masyarakat etnik Borneo, iaitu Iban, Orang Ulu dan Bidayuh. Produk ini juga menggabungkan elemen tradisional dan moden, menjadikan ia sangat sesuai untuk dipakai oleh pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia dan latar belakang. Produk ini tergolong dalam kategori kraft tangan tradisional dan berfungsi sebagai aksesori serta hiasan rumah. Sebagai contoh, gelang, rantai, anting-anting, kerongsang, penanda buku dan bingkai gambar. Semuanya dihasilkan secara buatan oleh pengrajin tempatan yang berkemahiran tinggi. Ia bukan sahaja menaikkan, sering memakai, malah membawa maksud budaya dan nilai sejarah yang tersendiri. Produk ini juga sering dijadikan cendera mata atau hadiah istimewa dalam pelbagai majlis. Antara masalah yang diselesaikan oleh produk ini ialah kekurangan pilihan kraft tangan asli yang menampilkan identiti tempatan. Di pasaran sekarang, kebanyakan aksesori dihasilkan secara besar-besaran tanpa adanya nilai budaya atau keunikan. Pada masa yang sama juga, seni
pembuatan manik tradisional semakin dilupakan, terutamanya dalam generasi muda kini. Dengan adanya produk seperti dayang manik, pengguna kini boleh mendapatkan aksesori yang bukan sahaja cantik, namun menyokong seni tempatan dan menambahkan nilai kepada masyarakat. Apa yang membezakan produk dayang manik daripada yang lain ialah reka bentuk yang eksklusif dan teknik penghasilan secara tradisional. Setiap satu item dilakukan satu demi satu dengan penuh ketelitian. Corak yang digunakan bukan sembarangan, tetapi berdasarkan motif etnik yang mempunyai maksud tersendiri dan diolah agar sesuai dengan gaya moden terkini. Penggunaan bahan berkualiti tinggi juga menjadikan produk ini tahan lama, selesa digunakan dan bernilai untuk dimiliki. Kelebihan produk ini ialah ia akan membuat pemakai tampil berbeza dan menyela. Selain itu juga, ia dapat digunakan dalam pelbagai majlis sama ada formal ataupun semi-formal. Yang ketiga, produk ini juga dapat digunakan sebagai hadiah yang bermakna kerana membawa nilai budaya yang tinggi. Dari aspek kualiti pula, ia dihasilkan dengan bahan yang tahan lama dan rekaannya juga tidak mudah lapuk di telan zaman. Seterusnya, sasaran pasaran. Sasaran pasaran merujuk kepada kumpulan pengguna atau pelanggan tertentu yang menjadi fokus utama sesebuah perniagaan. Kumpulan ini mempunyai keperluan dan kehendak yang hampir serupa serta berpotensi tinggi untuk membeli produk atau menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan tersebut. Menentukan sasaran pasaran yang tepat adalah langkah penting dalam merancang strategi pemasaran yang berkesan dan efisien. Bagi sasaran pasaran, kami memfokuskan kepada beberapa kumpulan utama yang berpotensi tinggi untuk menjadi pelanggan tetap bagi syarikat Dayang Manik Sendirian Berhad. Sasaran pasaran kami adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri keperluan dan kehendak yang serupa serta berpotensi membeli produk kami. Pertama, kami menyasarkan pelajar universiti terutamanya di Unimas yang gemar mengekspresikan diri mereka melalui fashion dan aksesori yang unik. Kraft tangan manik seperti gelang, rantai, keychain dan pin menjadi pilihan kerana ia boleh memberikan sentuhan pesona dan trendy pada gaya mereka. Produk Dayang Manik memberikan pilihan aksesori yang bukan sahaja bergaya tetapi juga memiliki nilai sentimental dan sentuhan tradisional yang sangat dihargai oleh golongan muda. Kedua, pelajar sering mencari barangan hadiah murah tetapi bermakna. Produk kami seperti gelang dan keychain yang dibuat daripada magnet tradisional sangat sesuai untuk dijadikan hadiah untuk rakan, pensyarah atau kenang-kenangan. Selain itu, Unimas sering mengadakan program, karnival dan jualan amal yang memberi peluang kepada kami untuk memasarkan kraft tangan secara langsung kepada pelajar dengan harga yang mesra pelajar dan sesuai dengan bajet mereka. Selain itu, kami juga menyasarkan pengunjung tempatan dan luar negara. Acara-acara yang dianjurkan di kampus dan komuniti seperti pameran seni dan karnival biasanya menarik perhatian pelbagai lapisan masyarakat termasuk mereka yang mempunyai latar belakang dan minat yang berbeza. Acara seperti ini membuka ruang untuk kami memperkenalkan produk Dayang Manik kepada pasaran yang lebih luas termasuk pengunjung antarabangsa yang mungkin mencari cenderawasih khas dari Malaysia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sasaran pasaran ini, kami dapat memperkenalkan produk yang lebih relevan dan cita rasa dan keperluan mereka. Apabila produk kami memenuhi kehendak pelanggan, mereka bukan sahaja akan berpuas hati tetapi juga lebih cenderung untuk menjadi pelanggan setia yang akan terus menyokong jenama kami. Seterusnya, saiz pasaran. Saiz pasaran merujuk kepada jumlah keseluruhan permintaan yang tersedia untuk produk atau perkhidmatan dalam satu segmen pasaran tertentu. Ini merangkumi potensi pasaran bagi perniagaan untuk meraih pelanggan dalam kawasan tertentu serta anggaran jumlah pendapatan yang boleh dijana daripada jualan produk tersebut dalam jangka masa tertentu. Berbicara mengenai saiz pasaran, Dayang Manik menyasarkan dua kelompok utama iaitu pengguna tempatan dan juga pengguna antarabangsa. Di dalam Malaysia, kami menyasarkan pelajar dan juga staf universiti, terutamanya di Unimas. Unimas mempunyai lebih daripada 20,000 pelajar dan juga staf dan kami percaya 30% hingga 40% daripadanya berpotensi menjadi pelanggan tetap melalui jualan dalam kampus, booth dan acara-acara yang dianjurkan. Dengan harga yang mesra pelajar, kami yakin produk kami akan mendapat sambutan yang positif di kalangan komuniti ini. Selain itu, kami juga menyasarkan pelancong yang datang ke Malaysia. Pasaran antarabangsa ini terdiri pada pelancong yang melawat Malaysia untuk pengalaman budaya, terutamanya mereka yang ingin membeli cenderahati asli yang menggambarkan budaya tempatan. Begitu juga dengan pelajar antarabangsa yang datang ke Unimas yang mungkin ingin membawa pulang sebahagian daripada budaya Malaysia. Dalam anggaran jumlah jualan, Dayang Manik mersasarkan untuk mencapai 6,000 hingga 8,000 pelanggan setahun. Ini melibatkan pelanggan yang datang dari dalam kampus Unimas dan komuniti sekitarnya. Kami memperkirakan purata pembelian sekitar RM20 Malaysia hingga RM30 Malaysia setiap pelanggan yang akan menghasilkan anggaran jualan tahunan sekitar RM120,000 Malaysia sehingga RM240,000 Malaysia. Anggaran ini bergantung kepada musim dan keberkesanan promosi yang dijalankan. Mengenai nilai pasaran, industri kraft tangan manik tradisional di Malaysia dianggarkan bernilai sekitar 20 juta
juta ringgit Malaysia sehingga 30 juta ringgit Malaysia setahun. Dayang Manik menyasarkan untuk meraih pendapatan sekitar 100 ringgit Malaysia hingga 200 ringgit Malaysia dalam tahun pertama operasi melalui penjualan atas talian, pameran seni dan jualan di dalam kampus Unimas. Berdasarkan kajian pasaran dan pemerhatian awal, kami menjangkakan 30% hingga 40% pelanggan sasaran akan membeli produk kami sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ini termasuklah penggemar seni dan kraf tangan tempatan, pelajar dan staf universiti serta pengunjung yang menghargai produk budaya asli. Syarikat Dayang Manik ialah syarikat unik dengan reka bentuk menarik dan produk pelbagai, namun berdepan persaingan sengit dalam industri kraf perhiasan. Persaingan utama termasuk syarikat seperti Zegol & Co dan Anting by Camilla serta pengeluar tradisional seperti Keringkam, Bagworks Sarawak dan Domus Bagworks Sabah. Mereka bersaing dalam pasaran yang sama dan mempunyai pengalaman yang luas. Untuk kekal menonjol, syarikat Dayang Manik ini menggunakan strategi seperti reka bentuk unik, kreativiti tinggi, tempahan khas, harga mampu milik dan kualiti bahan yang tinggi. Walaupun bersaing dengan ramai, strategi ini membolehkan syarikat Dayang Manik kekal relevan dan menjadi pilihan pelanggan. Walau bagaimanapun, syarikat Dayang Manik mempunyai pelbagai strategi dan keunikan untuk menghadapi persaingan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana ahli-ahli dalam syarikat Dayang Manik mempunyai kreativiti yang tinggi. Oleh itu, produk syarikat Dayang Manik mempunyai corak yang lebih unik, menarik dan konsep yang berbeza dari syarikat yang lain. Disebabkan kami mempunyai persaingan, syarikat kami telah membuat strategi untuk mempromosikan perkhidmatan kami kepada pelanggan. Strategi pemasaran yang kami gunakan untuk menembusi pasaran iaitu melalui produk kami. Produk yang kami hasilkan ialah aksesori manik tradisional yang berasaskan rotan dan manik asli. Produk ini boleh dicabut atau dipasang. Produk kami lebih menekankan keunikan dan nilai seni warisan dalam setiap produk yang dihasilkan. Syarikat kami juga menyediakan perkhidmatan custom made mengikut cita rasa pelanggan. Selain daripada produk, kami juga strategi pasaran kami ialah menyediakan skop harga yang mampu kepada pelanggan. Kami juga menawarkan diskaun bundle dan atau harga istimewa untuk set lengkap seperti contoh set rantai, gelang dan sebagainya kepada pelanggan. Kami juga menyediakan harga premium untuk item kostum di mana kami telah menghasilkan dengan tenaga kami sendiri. Terusnya, tempat lokasi kami yang untuk menjalankan bisnes ini di Dayang Manik yang terletak di Viva City Mega Mall di Jalan Wan Awi 93350 Kuching. Kuching ialah pilihan kami kerana Kuching merupakan tempat yang strategik untuk membuka perniagaan kami kerana ia terletak bersepadan dengan kota Samarahan dan dikelilingi masyarakat elat dan warga asing. Akhir sekali, strategi pemasaran kami ialah promosi. Kami memulakan perniagaan manik kami semasa hari pelancaran untuk kali pertama dengan memberikan 50 orang terawal produk kraf manik secara percuma kepada sesiapa yang datang ke kedai kami, dan juga kami menyediakan diskaun untuk menarik perhatian mereka. Kami akan mempromosikan perkhidmatan kami kepada orang ramai dengan mempromosikan melalui saluran media seperti WhatsApp, Facebook dan TikTok. Selain itu, kami menyediakan kad Ali iaitu member card adalah alternatif yang terbaik untuk mengekalkan kesetiaan pelanggan dan merupakan salah satunya cara kepada ahli perniagaan untuk menunjukkan penghargaan mereka kepada pelanggan. Ada juga satu kaedah iaitu kad bisnes. Dalam kad bisnes tercatat nama kedai manik kami, terdapatnya nombor telefon, alamat dan apa-apa info mengenai kedai kami untuk sebarang urusan tertentu. Jika mereka ingin menimpa perhiasan mereka boleh mencari kami melalui kad bisnes ini. Dan ini adalah jadual pelanjawan aktiviti promosi. Yang pertama ialah flyers. Flyers berkuantiti 500 keping dan anggaran kosnya adalah RM80 dan wang yang ditetapkan oleh kami ialah RM100. Seterusnya ialah banner besar dalam 2 unit, anggaran kos RM120 dan wang yang ditetapkan ialah RM150. Iklan Instagram ataupun Facebook secara 1 bulan, anggaran kos ialah RM200 dan wang yang ditetapkan ialah RM250. Seterusnya ialah sewa booth secara 1 hari dan anggaran kos ialah RM250 dan wang yang ditetapkan ialah RM300. Selain itu, video promosi iaitu 5 video, anggaran kos ialah RM150, wang yang ditetapkan ialah RM200. Di samping itu ialah influencer kecil iaitu 3 orang, RM300 dan wang yang ditetapkan ialah RM350. Akhir sekali ialah prop ataupun hiasan booth, anggaran kos adalah RM100 dan wang yang ditetapkan RM150. Jumlah bagi anggaran kos belanjawan pemasaran ini ialah RM1,200, manakala jumlah wang yang telah ditetapkan ialah RM1,350. Saya akan membentangkan tentang proses operasi dalam pelan perniagaan syarikat Dayang Manik Sendirian Berhad. Proses operasi yang pertama ialah perolehan bahan mentah. Proses ini dijalankan untuk mendapatkan stok manik, benang, peralatan craft seperti jarum, player kecil, tali dan lain-lain daripada pembekal tempatan atau luar negara. Proses ini dijalankan untuk menyemak kualiti bahan
bahan setiap kali menerima stok, menyimpan bahan di tempat yang bersih dan tersusun untuk memudahkan kerja. Selain itu, proses operasi yang kedua ialah proses reka bentuk produk. Proses ini dijalankan untuk mencipta rekaan baharu berdasarkan tren semasa, permintaan pelanggan atau custom made. Seterusnya, proses ini dijalankan untuk melakarkan idea dalam buku log rekaan atau menggunakan perisian reka bentuk. Proses operasi yang ketiga ialah proses pembuatan produk. Proses ini dijalankan untuk memulakan secara manual oleh pengusaha atau pekerja terlatih. Proses ini memastikan setiap produk siap mengikut spesifikasi rekaan dan standar kualiti. Proses operasi seterusnya ialah pemeriksaan kualiti. Pemeriksaan kualiti dijalankan untuk memeriksa setiap produk dari segi ketahanan, kekemasan, dan kecantikan. Selain itu, produk yang rosak atau tidak memenuhi standar akan dibaiki atau ditolak. Proses operasi yang kelima ialah proses pembungkusan. Produk dibungkus menggunakan kotak kecil, plastik ziplock atau balutan mesra alam. Pembungkusan juga menyertakan tag nama, tag jenama, nota terima kasih, dan juga maklumat penjagaan produk jika diperlukan. Proses operasi yang keenam ialah proses jualan dan pemasaran. Produk dijual melalui kedai fizikal, bazar, atau platform dalam talian seperti Shopee, Instagram, atau TikTok, atau juga melalui laman website syarikat sendiri. Seterusnya, proses ini menggunakan strategi pemasaran seperti promosi, giveaway, atau influencer untuk menarik pelanggan. Seterusnya, proses operasi yang ketujuh, penghantaran produk. Produk akan dibungkus dengan selamat untuk penghantaran dan juga menggunakan perkhidmatan kurier yang boleh dipercayai. Jawatan kuasa yang terlibat akan menghantar nombor tracking kepada pelanggan. Seterusnya, proses operasi, khidmat pelanggan, dan juga maklum balas. Bahagian khidmat pelanggan akan melayan pertanyaan dan aduan pelanggan dengan mesra dan juga mengambil maklum balas untuk menambahbaikan produk dan servis. Berikut merupakan carta aliran proses bagi proses operasi syarikat Dayang Manik Sdn Berhad. Proses ini dimulakan dengan taklimat, seterusnya perolehan bahan mentah, semakan kualiti bahan, reka bentuk produk, pemeriksaan kualiti, pembungkusan produk, jualan dan pemasaran, penghantaran produk, perkhidmatan pelanggan dan maklum balas, dan seterusnya bahagian reka bentuk produk, sehinggalah bahagian hikmat pelanggan dan maklum balas memerlukan banyak penambahan dan pembaikan dari segi kualiti dan cara-cara plan operasi yang lain berlaku. Seterusnya, saya akan membentangkan anggaran bajet bagi bahan keperluan syarikat kami. Yang pertama ialah 2 benang elastik yang berharga RM1.58 per unit. Benang ini akan digunakan untuk menyusun manik-manik. Yang kedua ialah 1 alat pengukur yang berharga 95 sen per unit. Digunakan untuk mengukur saiz produk kami sesuai dengan kehendak pelanggan. Untuk penyusunan, 1 bekas kontainer yang berharga RM9 akan digunakan untuk mengekalkan kekemasan ketika penghasilan produk. Seterusnya, kami merancang untuk membeli 10 paket manik untuk menghasilkan produk kami yang berharga RM3.50 per paket. Yang seterusnya ialah 2 kotak kad penghargaan yang mengandungi 1 kad per kotak dan berharga RM10 per kotak dan 1 kad bisnes yang berharga RM1 per unit. Kad ini akan disediakan pada setiap pembelian yang berfungsi sebagai strategi pasaran. Di samping itu ialah 1 kotak manik yang berharga RM1 per unit. Kotak ini akan digunakan untuk bungkusan produk kami. Kami juga merancang untuk membeli 1 logo syarikat yang berharga RM55 sebagai identiti bangunan kami. Selebihnya ialah bahan untuk menghasilkan produk kami iaitu 3 gam kuat yang berharga RM1.50 per unit, 5 jarum manik yang berharga RM2 per unit, dan 2 kotak klip atau kancing gelang dan rantai yang berharga RM10 per kotak. Jumlah anggaran bagi bahan keperluan kami adalah RM278.15. Bajet ini telah dirancang dengan teliti untuk memastikan kami tidak menggunakan kos yang tinggi namun masih mengekalkan kualiti produk yang tinggi. Yang seterusnya ialah senarai peralatan dan mesin yang digunakan untuk syarikat kami. Terdapat 7 peralatan yang kami gunakan. Yang pertama ialah 4 buah meja lipat yang berharga RM120 per unit. Jumlah bagi 4 meja lipat ini ialah RM480. Yang kedua ialah 2 meja bulat yang berharga RM45 per unit. Jumlah bagi 2 meja bulat ini ialah RM90. Yang ketiga ialah 2 banner roll up kecil yang berharga RM60 per unit. Jadi jumlah bagi kedua-dua banner ini ialah RM120. Yang keempat ialah 2 kerusi office yang berharga RM150 per unit. Jumlah bagi kerusi ini ialah RM300. Yang kelima ialah 1 mesin cashier yang berharga RM1,098. Yang keenam ialah 3 kotak simpan barang yang berharga RM20 per unit. Jadi total bagi 3 kotak ini ialah RM60. Yang terakhir ialah 2 meja display yang berharga RM35. Jumlah bagi kedua-dua meja ini ialah RM70. Dengan ini, jumlah anggaran bajet bagi peralatan dan mesin kami ialah RM2,218. Bajet ini kami telah rancang dengan teliti agar tidak menggunakan kos yang terlalu tinggi untuk menghasilkan suasana ofis dan suasana kerja yang selesa.
Saya akan membentangkan 5.5 iaitu pelan sesuatu bahagian operasi. Lebar kedai kami adalah 6 meter dan panjang kedai kami adalah 8 meter. Di hadapan kedai kami terdapat banner. Lepas itu akan ditayangkan manik-manik kepada pelanggan yang lalu lalang ke kedai kami. Lepas itu di bahagian dalam terdapat banyak bahagian yang akan menayangkan manik-manik yang telah kami hasilkan. Selepas itu di tengah-tengah kedai kami akan terdapatnya kaunter pembayaran. Di belakang kaunter tersebut akan ada office iaitu bilik staff. Di belakang bilik staff akan ada workshop di mana tempat kami akan menghasilkan tempahan-tempahan custom made pelanggan. Bagi 5.6 pula belanjawan operasi, senarai belanjawan kami adalah peralatan dan mesin, gaji, KWSP dan juga perkeso, bahan keperluan, peralatan dan juga bekalan pejabat. Bagi peralatan dan mesin, aset tetap berjumlah RM2,218. Lepas itu gaji, KWSP dan juga perkeso. Perbelanjaan bulanan berjumlah RM36,512. Yang ketiga, yaitu bahan keperluan, perbelanjaan lain berjumlah RM278,15. Yang terakhir ialah peralatan dan bekalan pejabat. Di dalam perbelanjaan lain berjumlah RM20,147. Dan saya akan membentangkan tentang pelan kewangan bagi Dayang Manik. Dalam sumber pembiayaan, dalam keperluan kos pelaburan dibahagikan kepada dua, iaitu aset tetap dan operasi dan modal kerja. Dalam aset tetap termasuklah sewaan, iaitu sewaan di Vivacity, ubah suai dan perabot pejabat. Dan jumlah bagi aset tetap ini adalah RM33,400. Dalam operasi dan modal kerja termasuklah gaji, KWSP dan perkeso, utility, telefon dan internet, pembaikan dan penyelenggaraan, yuran profesional, lain-lain pendaftaran dan kontingensi iaitu 5%. Dan jumlah bagi operasi dan modal kerja adalah RM41,097. Dan mari kita lihat sumber kewangan. Bagi aset tetap, sumbangan sendirian adalah penuh dalam bentuk tunai ringgit. Namun, dalam operasi dan modal kerja iaitu kontingensi 5% adalah dari pinjaman iaitu sumbangan lain. Dan jumlah bagi aset tetap dan operasi dan modal kerja adalah RM74,497. Selepas sumber kewangan, seterusnya adalah aliran tunai. Bagi operasi aliran tunai dibahagikan kepada dua, iaitu penerimaan dan pembayaran. Dalam penerimaan termasuk pelanggan lain-lain iaitu kolaborasi dengan Dayang Manik dalam setahun. Jadi jumlah penerimaan tunai ini adalah sebanyak RM200,000. Bagi pembayaran pula dibahagikan kepada beberapa kategori. Kategori pertama adalah perbelanjaan pentadbiran iaitu termasuk perbelanjaan am dan pentadbiran, gaji, KWSP dan perkeso, bekalan pejabat dan sewa. Kategori seterusnya adalah perbelanjaan iklan iaitu termasuk dalam billboard ataupun media sosial. Bagi kategori terakhir pula adalah perbelanjaan lain yang termasuk praoperasi iaitu pendaftaran perniagaan dan aset tetap. Dan jumlah bagi pembayaran tunai ini adalah sebanyak RM57,795. Jadi mengambil jumlah penerimaan tunai, tolak kepada jumlah pembayaran tunai dan mendapat jumlah baki akhir iaitu sebanyak RM142,205. Terima kasih. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang perancangan kewangan dari segi untung dan rugi. Seperti yang kita lihat dari penerimaan aliran tunai, jumlah penjualan adalah sebanyak RM200,000. Dari aspek kos barangan yang dijual, yaitu bahan mentah dan kos buruk pengeluaran, jumlah kos barang yang dijual adalah sebanyak RM48,413. Bagi untung kasar pula adalah sebanyak RM151,587. Bagi perbelanjaan operasi, iaitu sewa premis, gaji dan premis, utility, bekalan pejabat, iklan dan pemasaran, pendaftaran perniagaan, yuran profesional dan susut nilai peralatan, jumlah keseluruhan perbelanjaan operasi adalah sebanyak RM76,080. Dengan akhir sekali, untung bersih sebelum cukai adalah sebanyak RM75,507. Dengan cukai sebanyak 10%, untung bersih selepas cukai adalah berjumlah RM67,998. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.